Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin wa syafi'il muznibin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pagi ini 25 Rabiul Akhir 45 9 November 23, kita dapat teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah surah yang kedua dalam juzuk yang kedua. Ayat yang kita akan baca 154 sehingga 157. Tajuk dianya kelebihan mati syahid. Allah Ta'ala uji hambanya dengan susah dan senang. Kemudian siapakah yang berjaya, yang bahagia? Iaitulah orang-orang yang sabar. Apabila diuji, mereka sabar. Allahumma ja'alna minas sabirin. Ya Allah, jadikan kami semua ini termasuk dengan orang yang sabar melakukan ketaatan, sabar meninggalkan maksiat, dan sabar menghadapi ujian. Bagi pelajar yang ada tafsir pimpinan Jawi muka surah 49, mari kita baca ayat, kemudian kita pergi kepada terjemahan dan huraiannya insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Satu lima empat. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Dan janganlah kamu mengatakan bahawa sesiapa yang terbunuh dalam perjuangan membela agama Allah, orang itu orang mati. Bahkan mereka orang-orang yang hidup dengan keadaan hidup istimewa di alam mereka, tetapi kamu tidak dapat menyedarinya. Panjang huraian, tengok di bawah. Dia tak hurai, kita hurai pula insya-Allah. Menurut peraturan undang-undang Allah Azza wa Jalla, tengok nota kaki itu. Menurut undang-undang peraturan Allah Azza wa Jalla, segala pekerjaan yang besar seperti penyebaran agama Islam, dakwah,
kepada agama Islam tidak akan berjaya kecuali dengan kesanggupan, dengan kesungguhan dan kesabaran dalam menjalankan usaha pekerjaan tersebut. Tak berjaya main, orang panggil main slow-slow, loleh-loleh. Orang kapur kata main loleh-loleh. Loleh-loleh maknanya main cincai-cincai lah. Cincai itu bahasa luar sikit. Loleh-loleh sedap lagi tak? Bahasa Kelantan kata loleh-loleh. Nak berdakwah tak jadi. Serta tabah menghadapi sebarang rintangan dan dugaan. Sebab itu sesiapa yang tetap teguh serta sabar, bermakna ia telah menurut peraturan undang-undang Allah dan akhirnya ia akan berjaya. Sembahyang pula ialah tiang agama, dan ruh sembahyang itu ialah khusyuknya hati orang yang mengerjakannya kepada Allah. Ini memberi sebesar-besar pertolongan dan semangat yang teguh untuk menghadapi sebarang perkara yang menyulitkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang tersebut dalam hadis, apabila mengalami suatu kesusahan maka baginda segera mengerjakan sembahyang. Dia panggil ayat ini sekaligus macam munasabah dengan ayat lepas. Sebab dalam ayat lepas Allah kita beri mana, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillah. Jadi kita kata bermula daripada perkataan sembahyang tadi, munasabah ayat ini dengan ayat yang lepas. Ayat 153 Allah suruh solat, Allah suruh sabar. 154 Allah cerita tentang orang mati syahid. Maknanya kalau nak mati syahid, nak tetap pendirian, bermula dengan pemantapan jiwa, iaitulah akidah yang murni, jaga solat dengan sempurna, kemudian ada sifat sabar, barulah orang ini akan berjaya. Kalau tidak, dia akan lari. Ayat ini lebih lengkap, tanda pelajar. Ayat ini lebih lengkap apabila kita kembarkan dengan ayat surah Ali Imran 169 171. Tanya pelajar. Ayat 169 171 surah Ali Imran, Allah Ta'ala detailkan keadaan orang mati syahid. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Allahu Akbar. Kamu jangan sangka orang yang mati syahid pada jalan Allah Ta'ala itu sebagai orang mati biasa. Setengah orang hak jahat mulut ni, dia kata ke pejuang Islam ni mati katak. Mati kataknya kata. Lawan Yahudi kena bom mati katak. Kita kata bukan mati katak, dia mati syahid. Kita kena betulkan channel. Syuhada insya-Allah. Kita nak confirm itu bukan kerja kita. Kita ambil yang zahir. Jadi orang ni mati, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka hidup di sisi Tuhan, di sisi Allah Azza wa Jalla. Bagaimana cara hidup? Tengok huraian di bawah. Huraian di bawah hadis Ibnu Mas'ud. Jadi Allah kata, jangan kata mati, bal ahya walakin la tash'urun, tapi kamu yang tak tahu bagaimana cara mereka hidup. Sebab apa? Allah kata ahya'un 'inda rabbihim. Ingat balik, ahya hidup di sisi Tuhan mereka, dia panggil hayatan barzakhiyah, hidup di alam barzakh. Ya tamatta'una fiha fil jannah, mereka duk menikmati nikmat dalam syurga, dan mereka sangat bergembira. Tapi kita dunia tak tahu apa, kita kata mati dah dia. Zaman sekarang ni paling kuat pun duk tular gambar dia sengih suka tengah mati. Allahu Akbar. Sekarang ni pula ada orang sebar-sebarkan cerita, kononnya syuhada, orang yang mati berlawan dengan Yahudi ni, mayat dia wangi, harum. Allah. Ana jumpa dengan orang yang tak mati waktu Yahudi laknatullah serang kapal Marmara dulu. Itu kita jumpa sekali.
Kan ditembak ramai mati, orang Malaysia pun mati juga. Sahabat yang tak mati ni jumpa anak di Kota Baru. Orang perkenalkan, dia kata ni sahabat, terlupa nama dia. Kalau dia masih hidup, dia dengar kuliah ni, boleh komen sini, nama saya sekian. Dia menangis. Dia kata, Ustaz, saya tak ada rezeki. Saya duduk di atas kapal Marmara, kawan-kawan kita bergelimpangan mati syahid. Kita pangku mayat mereka, lembut, wangi, darah tak berhenti mengalir, macam orang luka. Subhanallah. Tapi dia kata, saya belum dijemput oleh Allah Azza wa Jalla. Dia cerita sendiri apa yang berlaku depan mata dia. Kalau kita dengar orang Palestin mari, oh, Palestin duduk dalam, Palestin duduk luar ni, dia dengar cerita juga. Dia dengar cerita, kita dengar cerita. Tapi kita nak orang Palestin yang bertempur dengan Yahudi, baru kita nampak kenapa mereka tak lari. Kita duk kata apalah, ni geng-geng hok duk perlekeh kan. Apa baik larilah, senang hidup. Kita duk hidup atas dunia ni mati juga. Semalam kita dah motivasikan puak kita, jangan sombong kalau ada kuasa, ada pangkat. Hidup berapa hari atas dunia ni. Kita hok hidup senang-senang atas dunia, berapa hari hidup. Tapi orang mati syahid, inkana, kalaulah mereka tu ikhlas berjuang, Allah Ta'ala terima mereka sebagai syuhada, mereka sekarang ni duduk sedang menikmati apa yang nikmat yang disediakan inda rabbihim yurzaqun, mereka dapat rezeki di sisi Allah Azza wa Jalla. Betul lah, kita bila ceramah bab jihad ni naik semangat, orang terlupa dah kepada anak bini, dia nak ingat mati, nak pergi syurga dah, nak pergi jumpa bidadari dah dia, sebab Allahu Akbar. Jadi kita kata tak ada apa dunia ni, kecil sangat. Tapi kalau Tuhan terima sebagai syuhada, besar. Masya Allah, tabarakah. Tengok hadis. Dengar ni pelajar-pelajar. An Masruq bin al-Ajda' qal sa'alna Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah Mas'ud ni sahabat. An hazihil ayah. Kami tanya dia tentang ayat ni. Ayat ni, ayat Ali Imran 169 ni. Jangan sangka orang mati syahid tu mati, mereka hidup di sisi Allah Ta'ala sedang menikmati rezeki yang Tuhan sediakan. Qal ama inna sa'alna an zalik. Maksud kata Syekh Ibn Mas'ud, muni sahabat Nabi, mu terima kau tidak daripada Nabi tafsir ayat ini? Bagaimana sebenarnya keadaan mereka? Inda rabbihim yurzaqun, apa maksud dia? Mereka sedang dapat rezeki di sisi Allah Azza wa Jalla. Qala Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, arwahuhum fi jawfi tayrin khudrin. Ruh mereka malaikat ambil letak dalam burung warna hijau. Laha qanadil muallaqatun bil arsh. Macam sarang dia macam lampu-lampu yang bergantungan di aras. Macam kita ni chandelier ke apa ni? Lampu gantung tu. Lagu itulah. Duduk situ. Duduk relax situ. Tasrahu fil jannati haitsu syaa. Dia boleh terbang masuk dalam syurga di mana dia nak pergi. Summa ta'wa ila tilkal qanadil. Kemudian dia balik semula duduk hinggap di qanadil, di lampu yang bergantung tadi. Kenapa dia tak kekal dalam syurga? Sebab belum kiamat. Cuma dia boleh masuk, keluar. Fattala ilaihim rabbuhum ittila'ah. Allah Ta'ala tengok pada mereka, faqal hal tashtahuna syai'an. Allah tengok pada syuhada, Tuhan tanya dia, mu nak apa lagi? Qalu ayya syai'in tashtahi. Apa lagi yang kami nak? Nahnu nasrahu fil jannati haitsu syi'na. Kami boleh masuk dalam syurga. Balik sini. Fa fa'ala dzalika bihim salasa marrat. Allah tanya dia 3 kali, nak apa. Falamma ra'au anhum lam yutraku min an yas'alu qalu ya rabbi. Jadi puak syuhada ni, oleh kerana Tuhan tanya dia 3 kali, dia pun kena jawab ni. Dia kata, ya rabbi, wahai Tuhan kami, nuri'udu an tarudda arwahana fi ajsadina. Ya Allah, kami minta hantar balik nyawa kami. Kami nak balik semula ke bumi, hatta nuqtala fi sabilika marratan ukhra. Kami nak mati syahid sekali lagi. Allahu Akbar. Sebab apa? Sebab besarnya pahala orang mati syahid. Falamma ra'a anna laisa lahum hajah turiku.
Tuhan kata mereka ni tak siapa dah, dalam syurga tak mau dah. Dia nak balik semula ke dunia, la. Ruh bila dia keluar, dia tak balik lagi ke bumi. Ni orang duk main roh klik itu tidak betul. Ingat. Kemudian Allah Taala turunkan ayat, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat. Mu jangan sangka orang mati syahid tu mati. Jadi dia nak balik ke dunia mula. Nak balik cerita kepada keluarga dia, Allah kata tak payah. Tak payah gelik, memang tak boleh balik pun. Aku hantar kepada mereka ayat ini, kita boleh baca sampai hari kiamat. Allah bagi tahu bahawa mu jangan kata orang mati syahid tu mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka akan menerima rezeki di sisi Allah Azza wa Jalla. Kita kata Allahumma ja'alna minas syuhada. Ya Allah, jadikan kami ini orang yang mati syahid fi sabilillah. Nak berdoa apa takut? Takut tak? Bapa tak kata amin. Kita minta Allah Ta'ala mati syahid, besarnya pahala ini. Amin. Baiklah. Tapi kita tak tahu, kita tak sedar bagaimana mereka. Ayat 155, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut pada musuh, dan dengan merasai kelaparan, dan dengan berlakunya kekurangan dari harta benda dan jiwa, serta hasil tanaman. Allahu Akbar. Ini ujian Allah Ta'ala. Tuhan kata apa? Aku uji kamu takut, lapar, sebahagian harta hilang. Habis harta kita ni, sama ada kita infak untuk jihad ataupun dihancurkan oleh musuh yang dilaknat. Macam sahabat-sahabat kita sekarang ni, rumah dia hancur, dibom oleh Yahudi, atau apa dirampas oleh kafir. Pejuang-pejuang Islam, harta mereka dirampas oleh Quraisy zaman Nabi SAW contohnya. Wa mauti ba'dikum, mati bergelimpangan sahabat-sahabat kita dalam peperangan, ataupun mati keluarga, mati anak beranak walaupun tak berperang, itu termasuk dalam ujian. Wa husulin naqsi fi thimarikum, dan berlakunya kekurangan makanan, kemarau, makannya tak banyak. Zaman kita ini makannya banyak, harga pula tinggi. Itu semua itu ujian Allah Ta'ala. Semua itu ujian Tuhan. Apa kita nak hadapi ujian? Wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang yang sabar. Orang sabar menghadapi musuh, kita pergi berperang. Sabar kehilangan keluarga, mak, ayah hilang anak, isteri hilang suami sebab suami dia mati syahid, ataupun isteri, anak-anak dibom, dicolek, dibunuh oleh musuh, itu semua hilang. Ataupun kematian biasa, mati anak, mati keluarga, boleh kata ujian lah laki-laki tu. Maka yang penting bagi kita ni, wa basyiris sabirin. Allah nak kita sabar. Baik, ana lupa tak sebut ke tadi hadis Ibnu Mas'ud, cerita duduk dalam burung hijau tadi, riwayat Imam Muslim, tulis rawahu Muslim, nombor hadis 1887. Pergi cari hadis ni. Jangan takut kita, lawan tetap lawan. Bila kita diuji dengan ujian, apa sikap kita? Bertempik, mengamuk, meratap, ngomel di Facebook? La. Tengok. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu Akbar. Iaitu orang-orang yang apabila ditimpa oleh sesuatu musibah, kesusahan,
mereka terus berkata, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Qalu dan yang kata apa? Ni setengah orang ni qalu. Kalau bunyi orang mati, qalu inna lillah. Qalu tak usah kata. Sebab qalu itu arahan, mereka berkata. Yang kita nak katanya apa? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jualah kami akan kembali. Tengok nota di bawah. Orang-orang yang sabar ialah mereka yang menimpa suatu kesusahan, mereka tidak hilang semangat, bahkan segera berkata, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kita kena baca doa ni, kalau tidak rugi. Maka Allah Ta'ala nyatakan di sini, siapa dia orang yang sabar, maka akan mereka dapat khabar gembira dari Allah. Orang sabar, kita akan dapat gembira, iaitulah kita kena kata ucapan yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla. Apa dia ucapan? Dalam kitab kita ni ada ni. Pelajar-pelajar jangan lupa dapatkan perisai Muslim. Perisai Muslim ni kena ada, kena hafal ni. Kalau tak hafal ni rugi. Rugilah, tak boleh pahala. Tengok hadis an Ummi Salamah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ma min muslimin tusibuhu musibatun. Tengok hadis. Tidak ada mana-mana orang muslim, termasuklah muslimah, yang ditimpa musibah, fayaqulu ma amarahullah, kemudian dia kata sebagaimana yang Allah Ta'ala ajar ni dalam ayat kita ni, ayat 156 surah Al-Baqarah, inna lillah, katalah kah? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Ingat dah, kena ingat lah. Kalau tak ingat, baca perisai Muslim. Inna lillah, bila kita dengar ayat musibah, tak kira lah mati ke, kita tengok aksiden ke, kereta kita kena langgar ke contohnya, jangan duk ngamuk dulu, kata dulu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita ni kepunyaan Allah Ta'ala, tak ada kuasa kita akan kembali kepada Allah. Ya Allah, berilah balasan yang baik kepada musibah yang saya terima ni Allah, dan gantikan saya lebih baik daripadanya. Gantikan dengan lebih baik daripadanya. Kata Nabi, illa akhlafallahu lahu khairan minha, nasaya Allah Ta'ala akan ganti yang lebih baik daripadanya. Nak dengar cerita hadis, nak dengar? Kata di Ummu Salamah radhiyallahu anha yang meriwayat ceritanya, dia kata dia belajar dah hadis ni, tiba-tiba mati suami dia, Abu Salamah. Abu Salamah ni dia kata baik sangat-sangat, suami yang baik. Suami dia mesti dia puji, tapi aku nak baca doa ni pelik ni, sebab Nabi kata wa akhlif li khairan minha, gantikan aku lebih baik daripada dia. Siapa dia nak lebih baik daripada Abu Salamah? Tapi oleh kerana ini sunnah, aku gagahkan baca juga. Sudah, apa jadi? Bila tamat tempoh waktulah dipanggil iddah ni, Ja'a Hatib bin Abi Balta'ah yakhtubuni. Dia kata Hatib bin Abi Balta'ah mari jumpa aku. Dia kata, Ummu Salamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut namamu, mana nak pinang awak. Hei, dia kata, inna li bintan wa ana ghayur, aku ada anak, aku ni pula seorang yang cemburu, nanti aku tak deraka ke Nabi pula, tak baik, takut aku. Patut aku jaga budak kecil ni.
Jaga ni anak yatim ni, anak kecil. Anak perempuan aku nak pergi top mana? Alasan dia lah, dia bagi alasan. Jadi Hatib bagi tahu ke Nabi SAW. Nabi kata tak apalah, kita berdoa kepada Allah SWT, anak-anak dia tu Allah Ta'ala akan berilah siapa dia yang akan bantu jaga, tak ada masalah lah waktu tu, kecil lah. Wa adu Allah an yazhaba bil ghairah. Hak sifat cemburu tu aku doa Tuhan hilangkan. InsyaAllah dia tidak akan derhaka ke Nabi SAW. Ni masalah orang cemburu ni. Orang kata orang kuat makan buah beluru, payah nak hidup. Payah hidup. Orang lalu suami dia tegur, dah mari mana tu, mari pasar. Kalau tak cakap dah tak kereta masa cetung dah, tegur orang tu. Orang tu dia kena, bukannya gelenyah. Kalau suami tu menggatal, habis perempuan dia pergi mengorak, itu lain. Ni dok dia tegur orang kampung. Kadang-kadang dia tegur tu anak beranak dia juga. Tapi suami bini dah mula dah. Jadi orang makan buah cemburu ni, makan buah beluru ni, dia panggil tak tenang hidup dia. Tak tenang, susah. Jadi alhamdulillah, cerita Ummu Salamah tadi, hadis ni riwayat Imam Muslim. Dari para pelajar, para jemaah sekalian, bagaimana ke apa maksud? Hal ni kita faham lah. Faham ke tak faham? Kita faham lah. Tuhan ganti lebih baik Ummu Salamah, orang lain lagu mana? Kalau ayah kita mati, ayah mati, macam mana nak ganti lain? Andai kata suami mati boleh ganti lain, isteri mati boleh ganti lain, tapi ayah mak kita baca juga ayat ni. Kereta aksiden baca juga ayat ni. Apa maksud ayat? Tulis. Ni orang salah faham ni. Dia kata ulama ada imma bil khalaf, sama ada Tuhan beri ganti orang dengan orang. Contohnya Ummu Salamah, ketika mati Abu Salamah, dia dapat ganti Nabi SAW. Tak ada lah, paling baik lah. Siapa nak lawan Nabi? Dia kata ganti orang dengan orang. Contohnya orang ni mati suami, kebetulan suami dia tu memang mulut uduh, mulut laser, cakap kata kau bini ni macam-macam. Dia panggil mulut laser bahasa jenis, ngata kau bini. Atau mulut busung, aku buat makan rokok, serabut dia. Mari hak ni, Masya Allah, mulutnya tenang, asyik duduk berzikir, tak ada komen-komen bini, tak katalah bini macam-macam. Ya Allah, salah letak garai sikit, ada lori garam tumpah kat kampung kita ni. Perli ayat sakistik atau orang. Tak ada orang ni baik, tenang, aman. Ada berlaku gitu, ada juga. Ataupun dia berganti benda dengan benda, orang dengan orang. Ataupun dia ganti dengan khidmat. Sebelum mati suami, anak-anak tak peduli pun dengan mak dia. Mak duduklah kat kampung tu, tak balik-balik pun, balik hari raya je. Balik hari raya je. Hari raya pun balik, bukan duduk rumah mak, duduk di hotel. Fenomena baru. Duduk di hotel, homestay sekarang. Tapi bila ayah mati, Masya Allah, anak balik khidmat, mak dia pun tak sangka, budak-budak ni baik rupanya, nur aku. Contohnya khidmat satu. Ataupun tak ada apa dah dianya, imma bisawabil jazil, Allah Ta'ala beri pahala yang besar, yang banyak dengan sebab musibahnya dia terima. Kita pun doa, Allah ma'jurni fi musibati, ya Allah berilah kepada aku dalam musibah aku ni pahala. Jadi tak ada ganti orang dengan orang, kereta dengan kereta, barang dengan barang, tapi Allah ganti syurga dengan sebab kesabaran. Allahumma ja'alna minas sabirin, ya Allah jadikan kami ni orang yang sabar. Barulah kita faham hadis tu. Ingat ke tukar dengan tukar. Kalau begitu susahlah. Lepas suami mati, baca doa ni duk nunggu suami mana lah nak mari. Dah. Jangan lagi tu makcik dah. Kita faham betul hadis ni. Allah. Baiklah. Apa kelebihan orang sabar? Tengok ayat. Ayat terakhir dalam siri ini,
ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itu siapa mereka itu? Orang yang sabar. Ialah orang-orang yang dilimpahi dengan berbagai-bagai kebaikan dari Tuhan mereka serta rahmatnya. Dan mereka itulah orang yang dapat petunjuk hidayah. Allahu Akbar. Besar ke tak besar kelebihan? Besar. Mari kita jadi orang sabar. In haula'is sabirin, orang yang sabar, yang menerima khabar gembira dari Allah, yang berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati, dan mereka bersabar dengan jiwa dia, dengan perbuatan dia sabar, maka Allah Ta'ala turunkan rahmat ke atas mereka. Allah Ta'ala pimpin mereka ke jalan yang benar. Allah Ta'ala bagi taufik pada mereka untuk beramal dengan apa yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada mereka. Kita kata Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi marilah kita jadi orang sabar. Semoga kita mendapat hidayah pimpinan Allah Azza wa Jalla. Kita dapat beramal dengan Quran, dengan sunnah, dan kita mati dengan husnul khatimah, dan kita layak ke syurganya. Amin ya rabbal alamin. Kita ni kadang-kadang banyak khayal, tak banyak berfikir. Kalau khayal, hanyutlah kita. Duk mikir nak jadi orang kaya, duk mikir-mikir. Orang Melayu kata angan-angan mak jening. Mak jening ni ada sungguh ke orangnya, kau tak ada? Mak jening ni watak yang ada, kau angan-angan je juga. Jadi angan-angan belaka. Tapi kalau kata Abu Nawas ni ada, orangnya ada. Abu Nawas di Arab kan kata Syarif Abi Nawas ada. Tapi mak jening kita ni ada ke tak? Mak jening ada. Jawabnya ada dalam watak. Supaya juga Pak Pandai. Pak Pandai ada ke tak ada? Pak Pandai ada. Ramah pandai dalam zaman kita ni. Bahasa jenis tak kira malah Pak Pandai nama lagi tu. Kalau Pak Pondan, itu ramah benar. Satu lagi dia panggil Pak Pondan, itu ramai. Na'udzubillah. Ni geng-geng LGBT ni sebahagiannya pondan. Ada setengah pondan tak ada LGBT pun, cuma dia perangai dia nak jadi wanita gitu ya. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Kita minta Allah selamatkan kita. Kita bukan nak perli orang, kita cuma mencari contoh. Baiklah, kita pergi kepada al-fawaid. Faedah yang pertama, ayat 154. Allahu Akbar. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un indahum yurzaqun. Tadi kita dah sebut ayat ini dikembarkan dengan ayat 169 surah Ali Imran. Wala tahsaban lazina qutilu fi sabilillahi amwatun amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Amwatun ayat 154 ni. Ayat 156 amwata. Dia tengok tepat lah i'rab dia tu. Maka ayat ini tanda pelajar Allah SWT ajar kepada kita, nyatakan kepada kita fadilat, kelebihan orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid. Tapi nak mati syahid kena ikut SOP syariat, bukan pergi perang tak tahu kalu gitu. Dia ada cara dia. Kita kena berperang dengan musuh, dibunuh oleh musuh. Maka orang ni orang yang mati syahid. Maka mana-mana orang perempuan yang menjual nyawa dia, jiwa dia, tubuh badan dia kepada Allah Azza wa Jalla untuk menegakkan agama Allah, maka mereka inilah orang yang bahagia. Mereka inilah orang yang diberi kelebihan oleh Allah Azza wa Jalla, seperti dalam ayat yang kita baca hari ini. Ya Rabbal Alamin, Ya Arhamar Rahimin. Semoga kita semua, kalau kita berniat dengan Allah Azza wa Jalla, niat nak mati syahid, nak menegakkan agama ni, niat berlaku dalam hati. Bila kita niat, dalam hadis Nabi kata, siapa dia niat nak mati syahid tapi tak mati atas tilang rumah dia, mati di hospital contohnya,
Sebab kerajaan tak isytihar perang, kita tak lagi. Apa jadi? Ballaghahu manazil asy-syuhada wa in mata ala firashihi. Orang ini diberi pahala mati syahid walaupun dia mati dalam di rumah dia. Allahu akbar. Tapi boleh pahala syahid lah. Dia beza orang mati syahid makrakah dengan pahala syahid lain. Orang mati syahid makrakah ni tuan-tuan, mayat dia tidak boleh dimandi. Baju dia dikebumikan dengan baju yang dia pakai itu. Kalau baju tentera, lah. Kalau baju biasa, dengan darah-darah semuanya. Ambil syuhada, kita ambil kain lain, kita bungkus sekali dengan baju dia, sekali dengan senjata-senjata dia. Tak lah, itu pembazir ya. Kalau kita kata kita kebumi senjata, buat apa? Tak, senjata tak. Pakaian dia sekali, darah-darah dia sekali, tak payah mandi, letak dalam kubur, tak ada solat. La salata wala ghusl. Tak solat, tak mandi. Sebab apa? Sebab mereka ini akan dibangkit di akhirat esok. Bangun, kepala dia pecah, tangan dia cabut, dia bangun di akhirat esok. Kata Nabi, launuhu launud dam, darah tu darah, warna darah, tapi bangun dia kasturi. Allahu akbar. Bahagialah orang yang mati syahid fi sabilillah. Tapi kalau syahid, pahala syahid, kena mandi, kena solat, kena kafan, macam biasa. Cuma pahala tu syahid, insya-Allah. Jadi siapa dia niat nak mati syahid, ballaghahu manazil asy-syuhada. Niat nak mati syahid, Allah Taala beri dia pahala mati syahid walaupun dia mati atas rumah dia. Allahu akbar. Allahumma ja'alna minas syuhada. Ya Allah, jadikan kami di kalangan orang yang mati syahid. Kalau tak mati pun pahala syahid dapat. Alhamdulillah. Baik. Yang kedua baru. Tuhan kata fi sabilillah. Tengok ni. Yuqtalu fi sabilillah, mati pada jalan Allah. Mati pada jalan Allah. Maknanya di sini wajib kita nak berjuang Islam kena niat ikhlas. Jangan niat nak projek, nak barang, nak tunjuk gedebel, nak tunjuk berani. Tidak. Ingat kan dalam hadis Riyadhus Salihin, hadis dalam bab niat tu, 3 orang Tuhan panggil di akhirat esok: orang alim, orang baca Quran, dan orang apa ni, orang infak, orang sedekah, dengan orang jihad. Tuhan tanya dia. Jadi siapa dia? Kenapa kamu berjihad? Oh, nak menegak agama. Tuhan kata kazab, bohong. Mu berjuang, nak suruh kata mu berani, mu gedebel. Ini kita takut hari ni. Panggil pula pensedekah. Kenapa kamu sedekah? Nak ambil pahala ya Rabbi. La, bohong. Mu hari-hari sedekah, panggil wartawan, panggil Facebook, panggil apa semua kau tayang. Tak ada pun tak tayang. Ni kita bimbang hari ni. Sedekah sikit, tayang banyak. Na'udzubillah. Panggil pula orang alim, qurra. Kenapa kamu baca Quran? Nak ambil nak tinggikan likan mu. Tak, mu mengaji Quran kan nak suruh kata tukar lagu suara sedap. Mu mengajar nak suruh kata pandai alim. Semua tidak campur dalam neraka, wala yazubillah. Qari, orang bagi nafkah, mujahid. Semua sekali Allah Taala sebut yuqtalu fi sabilillah, orang yang berjuang pada jalan Allah. Sekarang ni payah nak cari pejuang pada jalan Allah. Kalau tak dapat projek, lompat, lari, macam-macam. Maka di sini para jemaah sekalian, anna sawab Allah Subhanahu wa taala lil amil ajallu wa ala. Oleh kerana pahala ni besar, janji Allah Ta'ala tinggi, orang yang yakin dengan janji ni, nyawa dia murah, tubuh badan dia murah untuk Allah Azza wa Jalla. Dia terlupa isteri akan jadi janda, dia terlupa anak jadi yatim, yang dia nampak ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Itu yang mereka nampak. Sebab itulah pejuang-pejuang dia tak takut. Yang penakut ni, yang macam kita ni, yang tak pergi berjuang, ni hak penakut ni. Oh, takutlah. Takut mati, takut tu, takut ni, macam-macam takut. Tapi orang yang masuk dalam medan perjuangan, la khaufun alaihim, mereka tidak takut. Yang ketiga, Allah kata apa ni? Wala yabluwannakum bisyai'in minal. Allah Ta'ala nak uji kita ni.
Uji kita dia panggil ujian. Ujian ni sangat penting dalam hidup. Sebab Tuhan nak tengok siapa betul-betul orang yang sabar dengan tak sabar. Itu je Tuhan nak tengok. Orang sabar, dia sabar, dia tak akan lari dalam perjuangan, tetap situ. Susah senang duduk situ. Tapi kalau orang yang tak sabar, dia akan lompat sana sini. Jadi kita pagi ni janganlah tunjuk kita tak sabar, jangan tunjuk kita tidak sabar. Macam mana Ustaz nak kata kita tak sabar? Banyakkah hari ni apa dia panggil ni, tempat-tempat pengaduan. Tempat pengaduan, uji sikit mengadu, habis orang tahu seluruh dunia ni Facebook lah dia mengadu, di tu sini mengadu. Dia kata tak boleh ke kalau kita pergi mengadu kepada polis, orang ni zalim kita, itu tak apa. Orang ni kena zalim, dia pergi tanya fatwa kepada mufti, tidak jadi masalah. Ni orang tak ada kerja apa ni, kau duk mengadu kok si, ni yang jadi masalah, yang menunjukkan kita tu tidak sabar. Marilah kita jadi orang sabar. Kata di para ulama, ad-dunya darul ibtila, dunia ini dunia penuh dengan ujian. Wal bala yakunu hasanan wa yakunu sayyi'an, bala tu ada kadang-kadang Allah uji kita dengan senang, Allah uji kita dengan susah. Kata orang bila diuji dengan senang, ramai orang tewas, ramai orang kecundang. Uji dengan susah dia boleh sabar, uji dengan senang dia akan rebah, dia akan koyak. Na'udzubillah. Allahu akbar. Tengok ni Tuhan kata wala nabluwannakum. Dalam surah Al-Anbiya ayat 35, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kamu dengan senang, bisyarri dengan susah, wal khairi dengan senang, ujian. Jadi kita kena tahulah, kalau Tuhan bagi kita senang ujian, Tuhan bagi susah juga ujian. Contohnya kita dapat kuasa, Allah nak uji kita, perjuangan kita selama ni, berlarok kita sana sini, berceramah kita sana sini, berguling kita sana sini. Bila kita dapat kuasa, apa yang kita buat kepada prinsip-prinsip perjuangan yang kita juang dulu, jadi ke tak jadi, kesemuanya sudah ke laut, maka ketika itu nampak sangat. Sebab itulah kata orang, Allah Ta'ala ada kalanya dia beri orang naik tinggi supaya orang bawah nampak tengok dia. Oh, ni perangai dia sebenar, ini watak sebenar makhluk ni. Tak, ingat Allah uji kita susah, kita sabar, dua-dua tu ujian daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita minta Allah Ta'ala jangan uji kita yang berat-berat, bahkan Allah uji kita setakat iman kita, dan kita minta kita lulus dalam ujian dengan sabarnya, dengan sabatnya, dengan tidak lari daripada perjuangan menegakkan sunnah ini, insya-Allah. Berapa kita? Yang ketiga. Yang keempat, alladzina iza asabathum musibatun, orang yang ditimpa ujian, mereka tidak mudah lari, mereka tidak lupa sunnah. Apa dia sunnah? Hadis yang kita baca tadi. Yang pertama sekali, tidak bertempik. Bertempik terkejut tak apa. Contohnya benar berlaku, oi terkejut Allah. Jadi, tapi lidah kita terus menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. La haula wa la quwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Itu bahasa kita. Tapi kalau duk tepi celaka lah bahasa habis supuh, habis keseranah, mari kita kata ini yang susah. Kata ulama, tulis kata-kata ulama salaf, imanuka awwalu ma nataqat bihi lisanu. Tanda iman kamu, apa yang awal kamu cakap apabila ditimpa musibah, itu iman. Apa kena musibah? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu akbar. La haula wala quwata illa billah. Tapi kena waktu pom kena musibah, celaka, pasal gila. Tolu tak puk. Hui, tarik rambut, koyak baju, itu tidak ada iman. Atau duduk panggil tu oli. Macam puak Syiah panggil, pom kena musibah Husain.
Siapa dia tuan dia Husin. Ada setengah orang ni ahli-ahli ni pula panggil tok syekh dia, Badawi mari. Panggil Jailani contohnya. Kita kata kita orang yang beriman, kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Yang terakhir, yang kelima, Allah kata ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika al muhtadun. Maknanya bagi orang yang sabar, doa rahmat daripada Allah Azza wa Jalla, itu yang kita kena ingat. Maknanya bila kita diuji oleh Allah Ta'ala, kita ingat balasan, kita ingat pulangan, kita ingat nikmat yang disediakan oleh Allah Azza wa Jalla di sebalik musibah. Kita kembali semula kepada iman kita dengan qada, dengan qadar. Ini ada sebuah buku yang saya terjemah, cantik buku ni, nama dia Rukun Iman. Tak ada atasnya. Rukun Iman ringkas, ambil daripada Quran, ambil daripada hadis, ambil daripada uraian pada ulama salaf. Yang menariknya dalam bab ini, yang sekarang anak duk baca berapa kali dah kita daurah, iaitulah beriman kepada qada dengan qadar. InsyaAllah satu masa buku ni kita akan baca, insyaAllah. Beriman kepada qada dan qadar. Cari buku ni, tengok dalam Darut Taibah tu, cari Rukun Iman. Menarik buku ni, insyaAllah. Ringkas, mudah dan boleh faham, biiznillahi azza wa jalla. Maka inilah yang kita nak. Bila kita sabar, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim. Allah doakan, Allah turun rahmat, Allah beri kasih sayang. Wa ulaika humul muhtadun. Kita dapat hidayah. Orang sabar, 3 kelebihan. Salawatum mir rabbihim, limpahi dengan berbagai kebaikan dari Tuhan, rahmat daripada Allah, dan Allah pimpin hati kita ke jalan redha oleh Allah. Jana Allahumma ja'alna minal muhtadin wa minas sabirin. Ya Allah, jadikan kami orang yang sabar, orang yang dapat petunjuk, orang yang dapat syahadah di sisi Engkau ya Rabbal Alamin, ya Arhamar Rahimin. Berilah bantuan segera kepada saudara-saudara kami di Gaza, saudara kami di Palestin, Yahudi yang sedang mengamuk dengan kuncu-kuncu di seluruh dunia, mengganyang saudara kami. Allahumma alaika bihim fa innahum la yu'jizunak. Ya Allah, tunjuklah kuasa-Mu kepada kami. Hantarkanlah tentera-tenteramu ke atas kelompok Yahudi dan kuncu-kuncunya, dan selamatkanlah saudara kami di bumi Syam, di bumi Palestin. Amin ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.